Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Kebelakangan ini kita melihat bagaimana beberapa pemain media dan juga aktivis media memberikan pandangan mereka berkaitan dengan kawal selia kandungan dan juga laporan media, sama ada media arus perdana ataupun media berbentuk digital. Mereka menganggap ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, terutamanya MC-MC, tidak bertepatan dengan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara yang dibebaskan media dalam bentuk acuan negara kita Malaysia. Tetapi SKMM ataupun MC-MC ada pandangan mereka yang tersendiri bahawa kandungan-kandungan yang berbentuk berbahaya kepada sosial dan fabrik negara perlu diberikan tekanan ataupun diberikan kandungan yang diperhatikan. Tetapi itu juga menjadi perdebatan. Adakah wajar MC-MC ataupun SKMM melakukan tekanan sedemikian dalam bentuk undang-undang yang ada di bawah kawal selia SKMM, ataupun perlu lebih banyak engagement ataupun libat urus untuk diberikan maklumat, informasi dan bertukar fikiran dengan pembangun kandungan digital supaya mereka lebih sensitif, lebih faham, terutamanya dalam fabrik negara kita yang pelbagai kaum, pelbagai agama dan juga berkaitan dengan royal ataupun istana dan juga kedaulatan raja-raja. Jadi untuk melihat perkara ini, yang berbahagia Datuk Zulkarnain Mohamed Yassin di sebelah kanan saya, Ketua Pegawai Kawal Selia, Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia ataupun SKMM bersama kami pada malam ini. Jadi Datuk, terima kasih kerana bersama kami di Esro Awani. Maksudnya Esro Awani pun terkesan dengan isu kebelakangan ini, sama ada hendak ataupun tidak kami perlu telan, dan kami meraihkan kepelbagaian pandangan dan wajar media ini diberikan kebebasan untuk melaporkan selagi tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Dan kita sedia maklum juga media memang dah banyak pun undang-undang sedia ada. Tergelincir sikit kat sini ada aktanya, tergelincir kat sini ada aktanya. Tetapi itulah yang kami hasratkan. Tetapi mungkin pandangan MC-MC ada perkara-perkara yang mungkin tidak didapat dikongsikan dalam public sphere ataupun dari sudut kandungan awam itu. Jadi bagaimana Datuk melihat media berpegang kepada pelaporan yang tepat, itu yang pertama, dan berlandaskan fakta, walaupun kadang-kadang ia mengundangkan rasa tidak selesa ataupun tidak berapa baik kepada sesetengah pihak. Jadi apabila sekatan dilakukan oleh pihak SKMM ataupun MC-MC itu, jadi kita nak tahu apa prosesnya, Datuk. Adakah itu dah the final ultimate consequences ataupun sebenarnya banyak perkara yang sudah pun dilakukan oleh pihak MC-MC? Pandangan Datuk. Terima kasih Nazri dan juga Astro Awani kerana menjemput MC-MC pada malam ini untuk membincangkan satu topik yang sangat penting. Kerana di luar sana ramai ataupun banyak persepsi yang mengatakan bahawa kami ini bertindak sewenang-wenang untuk menyekat kebebasan bersuara. Tapi pada hakikatnya sebelum apa-apa tindakan ataupun apa-apa tindakan penguatkuasaan ataupun sekatan yang diambil oleh pihak MC-MC adalah berlandaskan kepada apa yang telah digariskan ataupun diruang lingkupkan dalam kerangka kerja perundangan di bawah Akta Komunikasi 1998, dan juga kita juga mengambil maklum atau mengambil tindakan berasaskan yang satu adalah aduan daripada yang kita terima. Yang kedua adalah permohonan daripada pihak berkuasa. Ini termasuklah pihak PDRM, pihak Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Tetapi dalam aspek bila kita bercakap dengan tentang media, spesifik kepada media, kita melihat bahawa media ini mempunyai peranan yang penting sebagai diwawarkan sebagai fourth estate dan juga memainkan peranan sebagai semak dan imbang dalam proses pentadbiran atau dalam pelbagai bidang. Itu satu aspek yang kita akui peranan media sangat penting. Tetapi kita juga harus melihat bahawa
dalam menguatkuasakan undang-undang, terutamanya di bawah Akta Komunikasi 1998, kita ada peruntukan-peruntukan yang jelas tentang berkaitan dengan kandungan. Kandungan seperti lucah, jelik, sumbang, palsu dan mengancam. Iaitu di bawah Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan untuk mungkin ramai yang tahu ataupun ramai yang tak tahu, kita ada bersama Content Forum ataupun Forum Kandungan telah membangunkan satu kod kandungan yang menentukan standard-standard berkaitan dengan kandungan. Ini termasuklah perincian apa yang kita maksudkan jelik, sumbang, palsu, mengancam. Jadi situ dipaparkan dengan jelas sebagai bahan rujukan. Walaupun kod kandungan ini terpakai kepada pemegang lesen di bawah Akta Komunikasi 1968, tetapi pada hakikatnya ia adalah satu benchmark ataupun standard content yang kita bangunkan berasaskan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam apa yang kita maksudkan ataupun telah dinyatakan di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu berkaitan dengan 10 national ataupun 10 dasar objektif negara berkaitan dengan komunikasi dan multimedia. Dan salah satu daripada dasar tersebut adalah mewujudkan civil society ataupun masyarakat madani. Jadi apabila kita bercakap tentang madani ataupun civility, apa-apa juga kandungan itu haruslah menepati norma-norma ataupun dalam ruang lingkup civility itu. Civility bermakna kita berinteraksi, berkomunikasi, menyampaikan maklumat, berbincang dalam keadaan yang ada menghormati nilai-nilai. Sama ada nilai itu, satu adalah perundangan. Yang kedua, nilai-nilai berkaitan dengan etika dan menghormati. Ini yang kita rangkumkan apa yang kita masukkan dalam dasar polisi kebangsaan itu adalah madani, civil society. Masyarakat sivil tidak akan membudayakan hina-menghina, benci-membenci. Dan dalam kod kandungan itu apa dengan jelas diberikan penerangan apa yang dimaksudkan dengan jelik, sumbang dan palsu. Jadi dalam ruang lingkup jelik, sumbang dan palsu itu terangkumlah undang-undang, etika dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu yang boleh kita lihat mengganggu ataupun membuat sesuatu yang keadaan yang tidak harmoni dan stabil dalam negara, terutamanya hubungan masyarakat ataupun kaum dan agama. Datuk, adakah ini respon kepada kritikan yang diberikan oleh wartawan veteran negara kita kepada SKMM ataupun MCMC berkaitan dengan aksi MCMC seperti Big Brother? Dia katakan mereka merujuk apa yang dilakukan kepada beberapa portal-portal dalam talian yang dilakukan oleh pihak MCMC itu, yang mereka menganggap lebih banyak kandungan berbentuk mengkritik kerajaan, polisi dan juga komen-komen yang tegas kepada pihak kerajaan. Adakah itu suatu yang salah? Sedangkan itu sepatutnya diraikan berbanding tekanan-tekanan ataupun diberikan di-ban kandungan-kandungan sebegini diterbitkan. Adakah ia tepat ataupun bagaimana tu? Okey, kita boleh melihat sesuatu itu dari pelbagai sudut, ya. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang kebebasan bersuara, Betul. kebebasan mengkritik, ya. Itu ada juga batasan di situ. Kalau kritikan itu mengandungi unsur-unsur apa yang kita kata palsu, fake news. Fake news. Ada yang separuh benar, separuh fiction. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak
seharusnya berlaku. Kerana kita perlu lihat dalam aspek keseimbangan. Satu, dalam aspek keseimbangan, yang kedua adalah aspek kejujuran dalam melaporan. Laporan. Itu yang kita lihat. Saya ingin membawa kepada perkataan ataupun perbincangan tentang semak imbang. Semak imbang itu sentiasa dilihat kepada penguatkuasa, pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Tetapi di mana semak imbang kepada media? Siapa yang menyemak dan mengimbang laporan. Jadi inilah sebab itu semak dan imbang itu ada undang-undangnya, ada etikanya. Dalam sudut itulah kita melihat dalam perspektif yang lebih luas. Mungkin kata ada ini perkara kecil yang tidak perlu ditangani. Saya ingin membawa perumpamaan sebagai kita bercakap tentang climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim itu membawa sesuatu yang besar. Tetapi adakah peranan, memang boleh kritik kerajaan berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk menangani dari segi pentadbiran, dasar dan sebagainya. Tetapi tidaklah sehingga menyeriarkan kandungan yang mempunyai unsur-unsur palsu, fakta-fakta yang tidak tepat. Dan kalau kita lihat dari segi sudut perspektif, perspektif penguatkuasa ataupun mereka yang menguatkuasakan undang-undang, saya ambil perumpamaan sebagai beginilah. Api yang kecil itu dia akan membara ataupun merebak dengan luas. Sebagai contoh, kebakaran hutan yang banyak berlaku sekarang ini. Jadi ia mungkin bermula dari perubahan iklim atau juga perubahan ataupun ada unsur-unsur khianat ataupun ada unsur-unsur kecuaian. Tetapi kalau pihak berkuasa jika ada unsur-unsur khianat ataupun ketinggalan, negligence, itu perlu kita ambil atau tangani sebelum ia membakar kawasan yang lebih luas. Jadi itu perspektif yang kita ambil. Kita perlu dalam setengah-setengah keadaan kita ambil pendekatan preemptif. Itu yang perspektif yang kita masyarakat harus faham. Apa yang ingin saya katakan bahawa dalam perkara ini itulah yang kita amat tekankan. Sebab media ataupun landscape sekarang media telah berubah. Dan saya mengatakan bahawa pada masa sekarang kebertanggungjawaban media itu lebih berat untuk memastikan ketepatan dan kejujuran pemberitaan. Kerana dengan saya telah melihat kandungan-kandungan dalam media ini, terutamanya media sosial. Sebab media adalah sesuatu yang sangat mempunyai kuasa yang besar untuk mempengaruhi minda. Sebab itulah ada pelaku-pelaku nakal yang mengambil klip Astro Awani yang tidak sepenuhnya melaporkan mengambil 2 ataupun 3 saat yang memenuhi agenda ataupun niat mereka, hasrat mereka untuk menyebarluaskan. Sebab itu kita katakan api yang kecil, walaupun pelaporan kita tepat, benar, tetapi sedikit kesilapan boleh dimanipulasi oleh pihak, sebab pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu ketelitian editorial itu sangat penting dalam melaporkan suatu perkara, sebab kita tahu risiko ada dan mereka akan gunakan seolah-olah ini adalah entiti media yang dipercayai. Tapi kalau kita tidak berhati-hati dalam pemberitaan, dalam angling cerita kita, ke mana kita nak bawa, jika silap hala tuju akan ada pihak yang akan manipulasi perkara tersebut dan menyebarkan itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar dan palsu. Sebab itu kita katakan bahawa kita menekankan aspek kejujuran, ketepatan maklumat itu.
mungkin media-media arus perdana ini sudah pun terlatih, bukan terlatih lah, terbiasa. Itu menjadi norms kita melakukan penapisan dalaman. Kerana kita banyak berinteraksi dengan pemegang taruh, terutamanya regulator seperti MCMC dan sebagainya. Itu bukan jadi masalah bagi media arus perdana seperti Esrawani ini. Tetapi mungkin bagi cabaran yang lebih besar seperti Datuk katakan tadi, mereka yang berinteraksi melalui kandungan digital. Ini memerlukan satu lagi cara yang lebih, orang kata pun lebih baik bagaimana kita nak engage dengan pembina ataupun kandungan-kandungan dalam talian ini, kerana mereka tidak terbiasa dengan sistem-sistem yang dilakukan media arus perdana untuk mengelakkan fitnah, untuk mengelakkan apa-apa yang dikatakan oleh Datuk tadi kan. Kita biasa dalam itu, dan pemegang taruh memang kita diingatkan sentiasa, wartawannya, editornya, anchor macam saya dan sebagainya. Jadi bagaimana boleh Datuk kongsikan tindakan-tindakan yang sudah pun diambil untuk engage dengan pembina kandungan dalam talian ini, supaya mereka juga ada rasa responsible kepada negara, dengan walaupun itu satu arena yang bukan macam seperti Esrawani, tapi Esrawani pun bergerak banyak platform di digital ada, di laman sosial ada, dan juga arus perdana pun ada. Jadi mungkin Datuk nak kongsikan dengan bagaimana interaksi mereka yang dalam totally dalam kandungan digital ini. Okey, dari segi engagement, kita semasa kita membangunkan kod kandungan 2.0 kita melakukan banyak engagement, tetapi participation itu jadi sejuk ada sejuk. Jadi kita cuba membawa sebanyak mungkin dan kita bekerjasama dengan Content Forum untuk membawa seminar-seminar ataupun wacana-wacana perbincangan membincangkan kod kandungan ini. Tapi apa yang lebih penting pada kami adalah kita melihat bahawa saya ingin membawa balik kepada asas. Asas yang saya katakan adalah etika dan juga menghormati. Kita tak payah lari jauh. Itu benda asas sekali. Kita baru menyambut bulan kemerdekaan. Kita baru melafazkan ikrar rukun negara. Itu adalah prinsip yang utama. Kesopanan dan kesusilaan. Di mana masyarakat kita sekarang? Adakah kita akan menjadi sebahagian daripada mereka yang telah melupakan jati diri kita sendiri? Kesopanan dan kesusilaan itu adalah jati diri, apa yang prinsip yang kita pegang. Juga kepada keluhuran undang-undang dan ketaatan kepada raja dan negara. Betul. Itu adalah prinsip asas. Tidak perlu lari daripada perkara-perkara tersebut. Garis panduannya telah jelas. Tetapi itu yang kita katakan, apabila kita media juga mempunyai peranan yang penting untuk membudayakan, merealisasikan perkara prinsip-prinsip ini. Sekiranya media juga, saya bukan nak kritik media, tetapi setengah-setengah pemain ataupun mereka yang terlibat dalam, terutamanya dalam media digital ini, dia punya snowballing effect itu lagi dahsyat. Dan kalau kita lihat masyarakat sekarang ini lebih kurang 2 jam lebih dalam talian. Dan apa yang mereka cari? Maklumat dan berita. Jadi maklumat dan berita itu sekiranya kita tidak ataupun mereka yang content creator ini tidak memahami atau tidak menghormati prinsip-prinsip rukun negara ini, dengan membawa perkara-perkara yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kebencian, itulah minda yang akan kita bina untuk generasi akan datang dan malahan masyarakat umum pada sekarang ini. Jadi kebencian, rasa tidak percaya itu sentiasa terpupuk jika kandungan-kandungan yang dihasilkan ataupun perbincangan itu tertumpu kepada bercakap tentang hak, tentang ancaman. Itu tidak membantu dari segi untuk kita maju ke depan sebagai satu bangsa. Ini yang kita lihat, peranan media itu walaupun ada kebebasan, tetapi
kita perlu lihat bahawa sekarang ni saya kata, bukan nak kata apa, dari segi nilai pemberitaan itu, nilai pelaporan itu, ada yang mungkin ada yang berselindung di sebalik satu laporan berita, tetapi ia merupakan komentar-komentar yang mempunyai kecenderungan untuk menghasut, kecenderungan untuk membangkitkan kebencian dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak sihat dan perlu ditangani. Sebab itu apabila saudara Nazri mengatakan adakah kritik itu salah, tidak salah, asalkan ia sesuatu yang mempunyai asas, yang menghormati kejujuran, menghormati untuk menambah baik apa-apa kekurangan yang ada sekarang ini dan juga cadangan penyelesaian. Tak ada masalah. Janganlah kita jadikan itu sebagai fronting untuk agenda-agenda kebencian yang terselindung yang akan diinterpretasikan adalah yang belakang tu, bukan yang di hadapan. Okey, adakah ini satu tindakan yang tepat pada pandangan MCMC, Datuk? Kita rasakan bahawa tepat itu adalah sesuatu yang saya rasa betul. Kerana bukan kita nak menyekat kebebasan, tetapi dalam beberapa tindakan yang kita ambil, kita panggil pemain-pemain media ini selepas sekatan dibuat, kita panggil mereka untuk adakan perbincangan, ada yang menerima dengan terbuka, melihat perspektif pihak penguatkuasa di mana silapnya. Jadi kita dan pembetulan dibuat dan tindakan-tindakan diambil. Kalau ikutkan dari segi satu aspek, kita boleh teruskan sahaja dengan mengambil tindakan dan pendakwaan. Tetapi kita mengambil pendekatan mengadakan perbincangan. Jadi itu mungkin tidak dilihat sebagai satu kita sangat very judgemental. Masyarakat sekarang kita sangat-sangat judgemental. Jadi itulah yang jadi masalah. Itu bahaya sebenarnya. Sebab kita melihat, kita tidak mahu negara kita yang dalam masyarakat yang aman, masyarakat yang menghormati. Di lapangan kita lihat masyarakat tak ada masalah. Cumanya apa yang kita bimbangkan, apabila isu-isu ini dimainkan, saya umpamakan api yang kecil lah. Dia akan jadi mungkin satu tahap, dia akan membawa kepada kritikan. Daripada kritikan kepada fitnah. Fitnah kepada ketaksuban. Ketaksuban membawa kepada ekstremisme. Itu sudut perspektif jangka panjang yang kita lihat dalam menangani perkara-perkara ini. Bukan kita lihat, ini bukan sesuatu yang kecil. Okey, Datuk. Berkaitan dengan itu pengendali ataupun pembina kandungan digital yang biasa. Tetapi kita lihat sekarang, pandangan kadang-kadang kita rasa MCMC tidak melihat pembina kandungan personal ataupun individu, user generated content. Ini macam-macam lah. Mereka menggunakan TikTok, mereka menggunakan Meta, mereka menggunakan Google dan Facebook dan sebagainya. Jadi adakah MCMC memantau dekat dengan kandungan-kandungan sebegini yang saya rasa lebih berbahaya berbanding kandungan-kandungan berita? Kadang-kadang kita lihat, alah biasalah kritikan tu, kenapa MCMC ambil tindakan? Tetapi user generated content itu, adakah MCMC memantau dengan dekat ataupun akan mengambil tindakan berdasarkan aduan yang diterima? Kita melihat dua aspek. Satu aspek seperti yang kita katakan, sama ada aduan ataupun kita memantau lah. Tapi bila masalah ataupun bukan masalah, persepsi. Apabila Nazri bertanya adakah kita memantau, bermakna kita tahu setiap aktiviti individu satu dalam negara pula, satu aspek lain. Dan itu persepsi. Dan sebenarnya kita bebas. Asalkan sebab kita mempunyai task force bersama polis untuk menangani berita palsu ataupun 3R, race, religion and royalty. Ini adalah institusi utama negara.
bukan kita kata tak boleh sentuh. Boleh cakap. Boleh cakap. Tetapi limitnya ataupun hadnya, adakah ia membawa kepada mudarat. Itu sebab kita tu online mempertikai. Jadi sebagai contoh, kadang-kadang perkara itu hanyalah dilontarkan seseorang itu tidak layak mendapat kurniaan sebagai contoh. Tetapi adakah itu sesuatu keputusan itu dibuat oleh siapa? Ada elemen-elemen takbir urus dalam mencapai sesuatu keputusan itu. Tetapi kenapa kita bawa perbincangan itu ke tahap yang lain? Jadi sebab ada sebelum melalui proses-proses tersebut ada tata caranya dan keputusan dibuat oleh mereka yang mempunyai autoriti. Jadi kenapa mempersoalkan ataupun membawa perbincangan itu kepada track yang lain? Jadi sebab itu saya katakan bahawa kadang-kadang berita itu dia separuh benar, tidak menceritakan keseluruhannya. Okey, akhir sekali Datuk, dalam 1 minit ini, adakah individu rakyat Malaysia dan mereka pihak-pihak yang berkenaan yang dikenakan sekatan oleh pihak MCMC berhak melakukan aduan ataupun kalau ada pun bagaimana Datuk? Okey, kalau kita lihat dalam kerangka kerja Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita sebenarnya bila kita bercakap tentang rukun negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang tu, kerangka kerja Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan apa-apa juga keputusan, tindakan yang dibuat oleh MCMC, kita ada proses semak dan imbang. Mereka boleh membuat rayuan kepada tribunal rayuan. Di situ ada prosesnya ada. Tetapi kita juga mengambil tindakan untuk engage. Jadi tak ada masalah kepada mereka untuk datang kepada kami dan menyatakan, mengadakan perbincangan dan mendapat titik pertemuan supaya kita dapat lebih memahami antara satu sama lain dan melihat perspektif dalam dimensi yang berbeza. Terima kasih Datuk. Banyak perkara yang kami nak sentuh tapi masa tidak mengizinkan. Datuk kena datang lagi. Itu berkaitan dengan kawal selia, tapi kawal selia berkaitan dengan perbelanjaan edX media dalam digital dengan media arus perdana bagaimana. Itu juga menjadi kataupun perdebatan. Begitu juga dari sudut persaingan yang lebih adil media arus perdana dan media digital. Itu semua sedang dilihat dan sedang di-engage oleh pihak MCMC. Terima kasih Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia ataupun MCMC. Sekian sahaja bersama saya dan Zulkifli malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.